Maka menerusi ayat yang ke-20 surah Al-Hadid ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita gambaran bagaimana keberadaan kita di dunia ini, sehingga mana dunia ini benar-benar menjadi medan ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur, puji dan pujian ke hadrat Allah Azza wa Jal atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan darinya jualah yang masih lagi menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk kita meneruskan baki kehidupan kita hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang sentiasa mengusahakan keimanan untuk istiqamah padanya dengan amalan dan ketaatan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi asbab untuk mengundang rahmat dan keampunan daripadanya keberadaan kita di dunia hinggalah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berdasarkan ayat yang ke-20 suratul Hadid yang kita bacakan mengawali dan memberkati pertemuan majlis ilmu kita pada pagi ini, sekaligus menjadi asas untuk kita memahami apa yang dibicarakan
di bawah tajuk waspada fitnah dunia. Demikianlah keberadaan kita di muka bumi ini yang merupakan pentas ujian dalam tempoh dan waktu yang dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji dalam kalangan manusia dan orang beriman itu siapakah antara mereka yang terbaik amalannya. Maka menerusi ayat yang ke-20 surah Al-Hadid ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita gambaran bagaimana keberadaan kita di dunia ini, sehingga mana dunia ini benar-benar menjadi medan ujian. Kita perhatikan ayat yang ke-20 suratul Hadid yang bermaksud, ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan duniawi itu adalah permainan dan hiburan yang melalaikan. Dan padanya juga terdapat perhiasan dan perhiasan yang menghiasi duniawi itu menjadi asbab untuk manusia saling bermegah-megah antara manusia. Dan kemegahan itu disusuli dengan satu tabiat manusia, iaitu menghimpun kekayaan dunia itu dari sudut perbendaharaannya, yakni pada harta dan juga anak pinak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau dapat kita perhatikan sebagaimana ayat yang dipaparkan pada skrin digital di hadapan para jemaah sekalian, ayat ini adalah merupakan ingatan demi ingatan yang dibicarakan Al-Quran supaya orang beriman itu bukan sahaja tidak teruja dengan dunia, tetapi dipandu oleh satu panduan wahyu bagaimana rasa dan keberadaan kita di muka bumi ini, di pentas dunia ini. Cuba kita renungi dan insafi dengan 5 waktu perintah solat yang difardukan ke atas orang-orang yang beriman. Seandainya kefarduan solat itu tidak ada kepada manusia, kepada orang beriman, agak-agaknya di mana kita dalam tempoh 24 jam itu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. 5 waktu solat yang difardukan itu pun kita sering diuji dan lalai, apatah lagi seandainya tidak ada ibadah yang mengikat masa kita itu. Sudah pasti kita sebut dengan penuh kerendahan hati, barangkali kita lebih leka dan lalai daripada itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dan hal ini juga dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir di dalam tafsirnya, menyatakan bahawa asal dunia itu tidak ada apa-apa, yakni kosong, tandus. Sebelum dihidupkan segala tumbuh-tumbuhan, diperhiaskan dengan bagaimana manusia mengimarahkan muka bumi itu, maka asal muasalnya adalah tidak ada apa-apa, kosong. Maka demikianlah potensi manusia yang telah
diketahui Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya Al-Alim dan Al-Hakim ketika menyampaikan iradah di hadapan para malaikat. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin menciptakan di muka bumi ini manusia yang berperanan sebagai khalifah. Walaupun ketika itu malaikat dengan penuh tawaduk dan adab menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami bertasbih siang dan malam mensucikan Allah Subhanahu wa taala, apakah perlu adanya manusia sebagai makhluk tambahan? Maka jawapan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku dengan ilmuku yang maha mendalam itu lebih mengetahui apa yang kamu tidak tahu, wahai malaikat. Maka kewujudan manusia di muka bumi ini dengan peranan sebagai khalifah memakmurkan muka bumi yang asalnya tidak ada apa-apa. Kita bayangkan kepesatan pembangunan yang kita nikmati sehingga pada hari ini, yang asal daripada manusia pertama diturunkan ke bumi itu, moyang kita, Adam AS dan Hawa. Maka ketika itu, muka bumi ini belum diusahakan oleh manusia. Maka berkembanglah zuriat keturunan manusia itu sehingga ke hari ini, maka muka bumi itu diimarahkan, dimakmurkan. Samalah seperti jasad kita ini. Seandainya kita lucutkan segala pakaian kehormatan kita, walaupun mungkin kita dikurniakan Allah dengan keindahan paras rupa kita, tetapi tetap tersingkap keaiban itu. Maka Allah rezekikan dan Allah muliakan kita dengan sumber rezeki, yakni pakaian, menutup aurat kita tadi, maka bertambah lagi keindahan pada jasad itu. Lebih bermakna lagi, seandainya pakaian yang kita pakai itu pula mempunyai nilai dan jenama yang tertentu, menambahkan lagi keelokan, keindahan penampilan kita itu. Kalau kita bawa analogi itu kepada asal muasal dunia ini, khususnya muka bumi ini, yang asalnya tidak ada apa-apa, sehingga dah dibangunkan dengan keupayaan dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu, akhirnya inilah yang kita kecapi pada hari ini. Tetapi Allah memperingatkan kepada orang beriman, khususnya manusia ayat ini, bahawa keindahan, kepesatan, perhiasan duniawi yang telah dibangunkan oleh manusia sekian lama itu, jangan sampai menggelincirkan langkah manusia itu pada tujuan yang utama, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, dengan keindahan hasil limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, menjadikan manusia itu saling bermegah sesama manusia. Dan kemegahan itu makin pesat persaingannya apabila ditumpukan kepada bagaimana kesungguhan manusia itu memperbanyakkan harta, dan harta itu juga menjamin keturunan yang akan ditinggalkan itu. Gambaran dunia ini Allah tamsilkan dengan satu perumpamaan. Sebab tu kita pernah bicarakan suatu ketika dahulu tentang Al-Ankabut. Bagaimana labah-labah itu sebagai satu tamsilan antara objek yang ditamsilkan di dalam Al-Quran. Maka salah satu keindahan yang mewarnai kesempurnaan Al-Quran itu, sehingga keseluruhan Al-Quran itu dinamakan oleh para ulama sebagai Ulumul Quran.
intipatinya itu disebut sebagai ilmu-ilmu Al-Quran. Selain daripada mukjizat bahasanya, selain daripada mukjizat sebutannya, selain daripada mukjizat maknawinya, selain daripada mukjizat ilmiahnya, maka isi kandungan dan intipati Al-Quran itu mengandungi satu bahagian yang disebut sebagai Al-Amthalu fil Quran. Sebagaimana kayanya ilmu dalam bidang bahasa Melayu kita, adanya peribahasa, adanya perumpamaan, adanya bidalan, maka Al-Quran mendahului segala punca ilmu di dunia itu. Kerana ayat-ayatnya, intipatinya bersifat qadim, azali, bukan sesuatu yang baru. Maka perumpamaan yang dibawakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-20 surah Al-Hadid ini adalah kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Keindahan duniawi yang dilingkari dengan hiburan, permainan, perhiasan, yang akhirnya manusia bermegah-megah dengan hasil perolehan dunia itu. Keterujaan manusia itu Allah umpamakan seperti hujan lebat yang membasahi dan menyirami tanaman yang diusahakan oleh petani ataupun penanam, pekebun lah. Dan secara permukaan, ayat ini sebenarnya mempunyai maksud yang cukup dasar. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan seperti hujan yang menyuburkan tanam-tanaman itu, dan kalau kita perhatikan secara analoginya, samalah hasil dunia yang kita himpun, rezeki yang kita perolehi, hati kita menjadi seronok dan senang ketika kita melihat hasil itu. Misalnya 30 tahun kita berkhidmat dalam bidang kerjaya dan karier kita. Sampai waktu kita pencen, kita dapat ganjaran daripada 30 tahun kita kerja tadi. Dan bagaimana kepuasan kita ketika melihat angka itu dalam simpanan. Samalah seperti seorang yang mengusahakan tanamannya, ketika tanaman itu menghijau, saujana matanya memandang, dia merasa bahawa menjadi air tangannya itu. Dan kadang-kadang kita terlupa apa yang kita usahakan itu, kita rasa bahawa sepenuhnya adalah kepenatan dan kebijaksanaan kita. Sebab tu ayat ini memberi ingatan yang cukup besar kepada orang beriman, khususnya walaupun kamu dilingkari dengan segala kenikmatan dan perhiasan duniawi itu, dan ayat ini tidak sekali-kali menuntut orang beriman itu untuk menjadi seorang yang pasif. Kerana agama, yakni Islam, tidak menuntut penganutnya untuk meninggalkan dan menolak dunia. Kerana dunia itu adalah jambatan sebelum kita menuju kepada akhirat yang abadi. Persoalannya, keindahan duniawi itu jangan sampai menggelincirkan kaki orang beriman itu kepada satu destinasi yang pasti yang dituju, iaitu menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana petani atau pekebun, seorang yang mengusahakan tanamannya tadi, begitu mekar rasa hatinya bila melihat hasil tanamannya tadi menjadi. Sedangkan ketika melihat kehijauan itu, kita terlupa peringkat yang berikutnya. Setelah mana tumbuh-tumbuhan dan tanaman tadi menghijau, ia akan sampai kepada satu peringkat kuning dan kelayuan. Beralih dan berubah daripada peringkat kekuningan dan kelayuan, akhirnya menjadi kering dan tanaman itu
hancur dan bersepai atau berkecai. Begitu dasar Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dengan tamsilan ini untuk kita memahami bahawa apabila kita berhajat kepada dunia dan isinya, kita akan berusaha sehabis nyawa dan masa kita. Tetapi setelah mana kita memilikinya, berapa banyak pula daripada nikmat itu yang seolah-olah tidak memberi kesan kepada sebagaimana kita berusaha untuk mencarinya tadi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dengan penuh rendah hati saya sebut pada pagi ini, kita balik rumah kita lepas daripada majlis ilmu kita tu duha nanti, daripada pintu masuk rumah kita sampailah kepada pintu dapur rumah kita, dan daripada tingkat bawah sampailah tingkat atas rumah kita. Cuba kita perhatikan berapa banyak rezeki dan barang-barang yang kita beli dalam rumah tersebut, yang daripada kita beli dulu sampai hari ini, kita masih belum pakai pun lagi. Berapa banyak? Saya pasti masih ada barang-barang yang kita beli, yang ketika kita nak dapatkannya dahulu, begitu berkobar-kobar kita mendapatkannya. Akhirnya setelah mana kita miliki, barang itu pun belum sempat digunakan lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi ingatan kepada kita, bagaimana habuan dunia yang kamu cari itu hijau, membuatkan hati teruja untuk sentiasa ingin kepadanya. Tetapi apabila setelah kamu memilikinya, samalah seperti tanaman yang diusahakan oleh petani tadi, daripada kehijauan akhirnya bertukar kepada kekuningan dan kelayuan. Daripada kelayuan itu akhirnya musnah, hancur, dan hanya pada batas itulah nikmat duniawi itu dikecapi oleh manusia yang berada di dalamnya. Maka tidak ada satu pun nikmat yang kekal, yang abadi di dunia ini, tetapi itulah yang diusahakan, yang direbut oleh manusia seolah-olah dunia itu adalah destinasi yang abadi. Allah memberi ingatan yang cukup besar daripada ayat ini. Wa fil akhirati azabun syadid. Dan bagi mereka yang sentiasa dipandu dengan taufik, dengan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya menjadikan dunia yang dipenuhi dengan keindahan, perhiasan, rezeki yang melimpah dan baik itu untuk dia melabur amalan, dan hasilnya akan dituai pada hari akhirat nanti. Bagi mereka ini keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi mereka yang meletakkan dunia itu sepenuhnya dalam hati dan keinginannya tadi, akhirnya keindahan dunia itu menyebabkan dia tergelincir daripada melakukan kebaikan, sama ada tuntutan itu pada hubungan sesama Maha Pencipta maupun sesama manusia. Maka Allah memberi ancaman pada kehidupan dan masa yang pasti dan tidak akhirat nanti, maka diperuntukkan baginya azab siksa yang amat pedih. Ini bermakna apa jua kenikmatan yang dikurnia Allah kepada kita dalam kehidupan ini, semuanya itu akan ditanya kembali, akan dihisap kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita menerimanya, memilikinya, dipinjamkan terhadapnya, dan bagaimana kita memanfaatkannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melabuhkan tirai firman menerusi ayat yang ke-20 surah Al-Hadid ini dengan sekali lagi penegasan, tidaklah kehidupan duniawi itu melainkan hanyalah keseronokan yang menipu daya. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir menukilkan pandangan Mujahid radhiyallahu anhu, bahawa yang dimaksudkan dengan keindahan duniawi yang menipu daya itu membawa erti bahawa tidak ada satu nikmat pun yang kita kecapi di dunia ini yang bertahan kenikmatan itu. Maka sampai pada tempohnya kenikmatan itu akan berlalu pergi.
Yang hanya tinggal adalah proses yang berikutnya. Jangan sampai kenikmatan yang sementara itu direbutkan oleh manusia sehingga manusia melupakan pesanan yang dipesan oleh Nabi SAW bahawa keberadaan kita di dunia ini hanyalah seumpama seorang musafir. Apabila kita transit pada satu tempat itu, kita tidak kekal pada lokasi yang kita berhenti itu. Maknanya kita akan meneruskan perjalanan lagi. Bererti walaupun kita mencari dan mengusahakan dunia, tetapi perjalanan kita masih jauh ke hadapan menuju ke akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya membawakan kisah Humaid bin Hilal yang menceritakan tentang seorang ulama yang alim, yang abid dalam kalangan tabi'in pada bulan lepas. Pada tahun lepas lah. Bagaimana Mutarrif bin Abdullah ini, seorang tabi'in yang masyhur, akhirnya dipujuk oleh sekumpulan masyarakat ketika itu untuk menyertai misi kumpulannya itu. Dan hal ini diceritakan oleh Humaid bin Hilal radhiyallahu anhu. Maka datanglah sekumpulan pemuda ini memujuk Mutarrif bin Abdullah ni, seorang ulama tabi'in ini, untuk menyertai misi kumpulannya itu. Dipujuk. Akhirnya Mutarrif bin Abdullah menjawab kepada kumpulan yang datang ini, seandainya aku mempunyai 2 nyawa, maka nyawaku yang pertama aku akan peruntukkan untuk menyertai misi kumpulanmu ini. Dan setelah aku menyertai misi kumpulanmu ini, seandainya terbukti bahawa ia menuju kepada Allah dan hubungan baik sesama manusia, maka 1 nyawaku telah terselamat atas kebaikan. Kata Mutarrif bin Abdullah. Tetapi sayangnya, aku tidak punya nyawa yang kedua. Seandainya aku menyertai pada nyawaku yang pertama tadi, dan misi kumpulanmu ini menuju kepada selain daripada kebaikan, maka aku telah memperjudikan nyawaku kepada yang bertentangan dengan kebaikan itu. Walaupun secara umumnya itulah yang dilafazkan sebagai jawapan kepada pujukan kumpulan yang datang memujuk Mutarrif bin Abdullah radhiyallahu anhu ini untuk menyertai kumpulannya itu. Oleh kerana Mutarrif bin Abdullah radhiyallahu anhu ini seorang yang berpengaruh, disegani, dihormati, dicontohi ibadah dan keilmuannya, maka bila dia menyertai misi kumpulan tersebut, maka kumpulan tadi akan naik nilai kumpulan tu. Untuk diikuti, untuk disegani, untuk dihormati. Tetapi demikianlah yang dijawab oleh Mutarrif bin Abdullah, kata para ulama, memberi isyarat kepada kita bahawa seolah-olah ingin menempuh setiap segmen dan ujian di dunia ini perlu mempunyai nyawa yang banyak. Satu segmen kita kolaps, ada nyawa kedua. Kolaps pada segmen yang kedua, ada nyawa yang ketiga. Tetapi sayangnya kita semua diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala pada hayat yang satu yang sekali di dunia ini. Seandainya kita mempertaruhkan nyawa itu pada kebaikan, maka terlepaslah kita mudah-mudahan dengan taufik dan inayahnya daripada kita melakukan kejahatan. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengilhamkan kepada manusia itu kejahatan dan kebaikan. Mungkin kita akan berfikir, mengapa perlu diilhamkan kejahatan? Kerana setelah manusia itu disempurnakan, bukan sahaja penciptaannya, tetapi penciptaannya itu, kehidupannya itu dibimbing oleh panduan wahyu. Maka manusia itu mempunyai pilihan. Sama ada dia konsisten atas petunjuk yang dia telah dipimpin padanya itu, dengannya itu, ataupun dia membelakangkan petunjuk itu. Maknanya, kehidupan kita di dunia ini sudah ada direction. Macam kita nak menuju ke satu destinasi,
Direction dah ada yang memandu kita ke destinasi tersebut. Seandainya kita memilih direction yang lain, kemungkinan kita belum tentu selamat lagi dan sampai tepat pada waktunya untuk ke destinasi itu. Maka diuji manusia itu dengan potensi untuk melakukan kebaikan, dan dalam masa yang sama manusia itu juga ada kecenderungan untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan kebaikan itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah manusia yang orang beriman yang memilih kebaikan untuk mensucikan dirinya itu, dan malanglah ataupun celakalah bagi mereka yang memilih untuk mengotorinya. Dalam hal ini, sebagai kesimpulan majlis ilmu kita pada pagi ini, Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, walaupun kehidupan duniawi ini dipenuhi dengan kenikmatan, dipenuhi dengan kesenangan, dipenuhi dengan keindahan, jangan sampai keindahan dan pesona itu menyebabkan kita rebah dalam melalui ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita jelaskan sebagaimana yang disebut oleh Ibn Manzur, apakah definisi fitnah yang kita bawa bahawa dunia itu sebagai satu fitnah. Secara konotasinya bila sebut fitnah, dalam fikiran kita seolah-olah ia adalah satu kata-kata yang dilemparkan, yang diucapkan dengan tujuan untuk membunuh karier dan karakter manusia itu. Sedangkan fitnah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis mempunyai cakupan makna yang cukup luas. InsyaAllah kita sebutkan secara eksplisit pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan mengampunkan segala dosa dan khilaf kita di atas muka bumi ini. Saya doakan muslimin dan muslimat sekalian sentiasa dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.